Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa kita dalam channel Cikgu Zuliha siri 3 soalan target SPM Sejarah 2020 Dasar Luar Malaysia. Baiklah, kita lihat dasar luar matlamat. Matlamat dasar luar Malaysia untuk menjamin keselamatan rakyat dan negara. Kedua, memelihara kepentingan nasional. Ketiga, mengekalkan kedaulatan negara. Keempat, menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi. 5. Mengekalkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa. 6. Menjadikan kita warga global yang bertanggungjawab terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia. Bentuk hubungan luar Malaysia. 1. Bentuk bilateral, bermaksud hubungan secara terus dengan negara-negara tertentu. Contohnya, Malaysia mengadakan hubungan terus dengan Singapura dan Britain. 2. Hubungan multilateral, iaitu hubungan dalam bentuk kumpulan atau pertubuhan apabila Malaysia menganggotainya. Contoh, ASEAN, Commonwealth, OIC dan NAM. Baiklah, kita melihat kepada dasar luar Malaysia tahap pertama di bawah pentadbiran Tengku Abdul Rahman. Dasar luar Malaysia pada tahap ini adalah dasar pro-barat serta anti-komunis, dasar berbaik-baik dengan negara jiran dan dasar berbaik-baik dengan negara Commonwealth. Sebabnya, Malaysia dan Asia Tenggara pada masa ini diancam oleh komunis melalui Parti Komunis Melaya. Malaysia memerlukan bantuan negara Commonwealth. Oleh sebab itu, Malaysia menandatangani Perjanjian Pertahanan Inggeris Tanah Melayu (AMDA). Dasar berbaik-baik dengan negara jiran kerana timbulnya krisis selepas Malaysia dibentuk apabila Indonesia melancarkan konfrontasi untuk memulihkan hubungan dengan negara jiran. Perjanjian menumbuhkan asa dengan Thailand dan Filipina, manakala Mafilindu bersama Filipina dan Indonesia. Dasar pro-barat dari segi ekonomi, Malaysia bergantung kepada Britain. Sebab Malaysia anggota blok Sterling mengharapkan permintaan Britain terhadap getah dan biji timah serta melabur dalam ekonomi Malaysia. Malaysia mengamalkan pasaran bebas, membina hubungan perdagangan dengan Amerika Syarikat dan Jepun. Seterusnya, luar Malaysia tahap kedua 1972 hingga 1981 di bawah pemerintahan Tun Abdul Razak dan Tun Hussein On. Dasar yang dilaksanakan ialah dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara. Perubahan ini berlaku kerana kurangnya peranan yang dimainkan oleh AMDA dan kurangnya pengaruh Britain di Timur
tambahan pula berlaku pergolakan di Vietnam yang melibatkan Amerika Syarikat dan China. Dasar berkecuali Malaysia dan negara-negara ASEAN telah mengisytiharkan konsep zon aman, bebas dan berkecuali (ZOFAN). Selain itu, Malaysia juga telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara komunis seperti China dan Vietnam. Hubungan diplomatik dengan Vietnam terjalin pada tahun 1976. Malah masalah pelarian Vietnam di negara ini juga dapat diatasi dengan kerjasama negara-negara jiran. Seterusnya, luar Malaysia tahap ketiga semasa Tun Dr. Mahathir dan usaha memantapkan ekonomi melalui dasar luar. Bentuk hubungan luar Malaysia ketika ini ialah dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara. Malaysia berpegang kepada tahap ataupun berpegang kepada konsep ZOFAN kerana Malaysia tidak mendapat bantuan daripada AMDA semasa konfrontasi Indonesia dan Filipina. Malaysia menekankan kepentingan ekonomi dengan mengambil berat isu perdagangan, pelaburan dan pembangunan, terutama negara membangun. Usaha mengadakan hubungan erat dengan ASEAN, menyelesaikan krisis Vietnam serta Kemboja. Malaysia memperkenalkan dasar pandang ke timur dengan mengambil contoh Korea Selatan dan Jepun sebagai model pembangunan. Malahan Malaysia juga menggalakkan rakyatnya mengamalkan nilai-nilai murni. Seterusnya, Malaysia meningkatkan hubungan dua hala dengan Afrika, Amerika Selatan menerusi lawatan Perdana Menteri. Soalan uji minda. Pada pendapat anda, nyatakan kelebihan menjalankan dasar luar bagi sesebuah negara. Jawapannya, isi huraian contoh, isi pertama dapat meningkatkan ekonomi negara. Huraiannya disebabkan perdagangan dua hala dapat dijalankan. Hal ini menyebabkan negara kita dapat mengeksport hasil bumi dan hasil dagangan keluar negara untuk mendapat keuntungan maksimum. Contohnya, Britain membeli biji timah Malaysia, taraf hidup rakyat Malaysia meningkat, kemajuan ekonomi ditingkatkan. Kedua, pertahanan negara bertambah kukuh disebabkan pertubuhan antara bangsa dan negara yang menjalinkan hubungan dengan kita atau Malaysia membantu kita apabila kita diserang. Contohnya, negara-negara Commonwealth berjanji membantu tanah Melayu sekiranya diancam oleh PKM serta konfrontasi negara oleh Indonesia. Impaknya negara aman, rakyat sejahtera. Contoh isi ketiga, hubungan luar dapat menarik pelancong asing datang ke Malaysia dan hubungan baik antara negara kita dengan negara luar membolehkan mata wang asing mengalir ke negara kita, seterusnya meningkatkan keuntungan dan kemajuan ekonomi. Impaknya, pengangguran rakyat dapat dikurangkan, malah jenayah berkurangan. Akhirnya, hubungan luar
semoga mampu menjadikan Malaysia semakin dikenali dan dihormati malahan dunia, memberi pengiktirafan dan kepercayaan dengan melantik Tuanku Abdul Rahman sebagai setiausaha OIC yang pertama. Tambahan pula, tentera-tentera Malaysia dihantar ke Namibia, Bosnia untuk menyelesaikan masalah. Impaknya negara kita menjadi sebutan dunia. Moga anak-anak pelajar dapat menguasai tajuk ini dan dapat menjawab soalan kebat tajuk ini. Sila like, share, komen dan subscribe channel Cikgu Zulia.